أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala masih lagi beri kesempatan yang mana dapat kita berjumpa bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan amal ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang salih. InsyaAllah kita sambung pada muka surat berapa ni? Pada muka surat 15. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, tuan pengarang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia menyebut, apabila dia menyebut dah kepada kita, beritahu tentang kelebihan ilmu dan memperbaiki akan niat kita dalam menuntut ilmu itu semata-mata untuk mencari keredaan Allah Ta'ala dan juga nak cari bekal akhirat. Maka dia kata, maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin. Mana zahir atau batin ni? Seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Jadi Imam Ghazali nak bandingnya, kata hendaklah kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni kena jaga adab kita dengan Allah Ta'ala. Sama ada adab di segi zahir, mana di segi kita melakukan amal-amal ibadah. Nak perkara-perkara segi zahiriah, mana seperti rukun, seperti syarat dalam semayang. Bahkan setiap kehidupan kita ni kena mana diisi dengan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang ni hak zahir ni hak luar orang. Nak anggota tangan, anggota kaki, anggota mata, mulut, panggil dah mana, pendengaran, semua tu dikatakan anggota yang zahir. Nah, maka jaga adab dengan Allah Ta'ala ni dengan perkara-perkara yang zahir. Dan ataupun hak batin, mana hak duduk dalam hati. Nah, ni lebih lagi.
Hak zahir pun kena jaga, hak batin pun kena jaga, kedua-duanya. Mana hak batin ni? Buat ibadat ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana tujuan lain, bukan kerana makhluk, bukan kerana apakah, bukan kerana dunia dah. Buat semata ikhlas kerana Allah Ta'ala. Seperti itulah juga jaga adab seorang hamba yang hina. Mana seperti seorang nisbah kepada dunia, nak misal nampak sikit ni, Imam Ghazali nak kita nampak kata beradab dengan Allah Ta'ala ni seperti mana seseorang ni apabila dia menghadap temu dengan raja. Nak raja ni kita maklum lah, benda ni apa panggil orang hebat. Nak orang hebat, orang besar. Nak boleh jumpa dia ni bukan mudah. Bukan orang sebarangan boleh pergi. Bukan kata nak pergi buka pintu pagar, pergi salam macam kita nak mari rumah orang dah. Nak raja ni. Maka begitulah. Mana? Tentulah kita nak pergi jumpa raja ni dengan beradab. Tak, ada orang nak ambil pekat bersorang dengan raja pun beradab sungguh. Nak cakap pun kata kena beradab juga. Tak, kita ni makan dah lagi. Makan dah gitu. Tak, ni pula apa yang hormat lagi. Apa tu aku sekian-sekian. Nak yang beradabnya pada raja dunia. Lalu maksudnya apa telah lagi dengan Allah Ta'ala. Tak, dengan Tuhan ni lagilah kita kena beradab. Tak, beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah di dalam kitab ni dia nak bicarakan tentang adab. Tak, adab kita hubungan dengan manusia, adab kita hubungan dengan Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya Allah dengan beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengangkatkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala memuliakan. Tengok di segi mana para aulia-aulia illah daripada kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Nak kalau dia dengan Allah Ta'ala ni cukup beradab sungguh. Nak buat ibadat ni. Mana? Dengan hatinya dan juga segala yang zahirnya. Yang mana hak zahir di segi hukum syarak. Semua tu dia buat belaka. Nak. Maka dia kata kena jagalah kita bahawasanya mana iaitulah di segi yang zahir ataupun yang batin. Dan lagi pula dia kata bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dilarang. Ia suruh kita ni jaga sungguh-sungguh lah. Jaga sungguh-sungguh tentang beradab ni. Nak menjalani adab ni sehingga Tuhan ni tilik kepada kita tidak melihat engkau di tempat yang dilarang. Mana? Seperti yang Tuhan Allah Ta'ala larang melakukan maksiat terhadap dia. Maka Allah Ta'ala kita nak menghilangkan daripada mana nak meninggalkan maksiat. Mana salah satulah dengan menjaga adab-adab ni. Nak dengan adab ni juga mana dengan keberkatan kita jaga, kita pelihara, Allah Ta'ala pelihara kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Kerana kita ni apa panggil nak tinggal perkara hak Tuhan larang ni payah. Tak. Kerana Allah Ta'ala kata la haula wala quwata illa, tidak ada daya dan upaya. Tak. Tidak ada daya dan upaya, tak ada kekuatan pada diri kita ni. Tak. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jualah yang memberi hidayat petunjuk pada kita. Lalu nak dapat petunjuk ni kena jaga adab. Dan adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi pula dia kata, dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya. Mana? Kehadiranmu. Mana? Terkadang ada Tuhan suruh dan ada Tuhan kehendak. Dan ada Tuhan kehendak. Dia suruh, ada Tuhan suruh tapi dia tak kehendak. Apa dia di segi ilmu suludin. Mana? Seperti beriman pada Allah Ta'ala ni Tuhan suruh. Nah, tapi ada orang Tuhan suruh beriman tapi dia tak beriman sampai ke mati. Mana? Seperti Abu Jahal. Duduk rapat dengan Nabi dah. Nah, beriman tu Tuhan suruh tapi Tuhan tak kehendaki. Nah, tidak menghendaki seseorang.
Ada orang dia ni beriman, Allah Ta'ala beriman, lagi pula Allah Ta'ala kehendak supaya kita ni. Tak, kita ni apa panggil, diri iman pada kita ni Tuhan suruh. Lagi pula Tuhan berkehendak kita supaya kita ni beriman pada Allah Ta'ala. Dan lalu itulah dia kata, jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu mana? Seperti tempat-tempat majlis-majlis zikrullah mana? Seperti majlis ilmu, seperti rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Tuhan ni apa panggil, dia tengok. Janganlah siapa kita ni tak ada langsung. Tak. Mana? Masa untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni berat. Nah, di atas dunia Tuhan bagi nikmat bermacam-macam dah. Siapa satu masa orang panggil sibuknya dengan keadaan dunianya pada hari ni, dia sibuk dok dang. Mana nak duduk bersama dengan Allah Ta'ala, mana duduk sama ni? Jangan apa hang duduk sama dengan Tuhan ni, Tuhan duduk tepi gitu. Dak, duduk sama ni panggil kita sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, tu kita bersama. Nah, hak kalau kau bersama hak bahasa hakik, kau panggil hak bahasa hak nampak ni, mana hak zahiriah mana? Kita manusia ni lah. Ada pengatuhan ni panggil di segi ingatan kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kata jangan siapa kata tadi, siapa tak ada langsung kita ni, mana kehidupan seharian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, bahkan majlis ilmu pun tak ada juga. Malaikat tengok tak ada juga ni. Mana sepanjang dia hidup di atas muka dunia itu, tak ada langsung tempat-tempat yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala kehendaki tak ada. Maka kita ni pilihlah bahawasanya kita ni termasuk daripada golongan yang Allah Ta'ala redha, tempat yang mana tengah daripadanya nak dapat keredaan Allah Ta'ala, kita menghadiri akan majlis-majlis ilmu. Nah, menghadiri tempat-tempat mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tanda Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka. Dah betul Allah Ta'ala suka pada seseorang, mana Allah Ta'ala dia akan mencapukkan lagi kebaikan pada seseorang. Nah, mana bertambah dia kekal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tanda Allah Ta'ala benci mana? Allah Ta'ala menjadikan seorang tu bertambah jauh dengan Tuhan. Nah, ya walaupun dia susah ni, tapi kau jauh juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ni bimbang ni apa panggil dengan cara istidrak. Istidrak ni bimbang tu duduk dalam keadaan ralik, dalam keadaan mana sedap. Dah ingat ke? Dah apa dah sedap dah. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi di atas jalan istidrak pemula. Nak bagi, tapi bagi dengan tak redha. Tak supaya mak ayah lah minta bila anak nak minta biskal. Dah mecak ngamuk ni bagi dah, tapi bagi bukan dalam keadaan suka dah. Nak bagi dalam keadaan tak redha. Begitu juga Allah Ta'ala bila dak bagi tapi tak redha, maka dibimbangi takut Allah Ta'ala tarik dalam keadaan lupa pada Allah Ta'ala. Maka jadilah pilih kita ni terjadi daripada orang yang sentiasa hadir pada majlis-majlis ilmu, kata Imam Ghazali. Tempat-tempat ibadat, cari di tengah malam, hadir juga. Mana walaupun jarang sekali ada jugalah. Tak, mari surah malaikat hadir orang ni. Jangan tak ada langsung. Tak. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau aturkan waktumu baik-baik. Dan engkau susungkan wiridmu, bacaan-bacaanmu dari pagi hingga ke petang. Sabit itulah orang panggil. Dia segi nak beramal ni banyak. Nak cari-cari pahala ni banyak. Atas individu je. Tak nak dengan tambah. Kenapa? Tiap-tiap suatu pekerjaan hak kita buat kalau kena pada caranya. Tak. Nampak berjalan, nampak cari nafkah, nampak kerja. Tapi kalau kena dengan caranya yang dia kena ada syarat, kerja tu nampak tapi pahala boleh. Nak kenapa? Kerana tahu dengan cara. Dan nak tahu lagu mana? Tak dapat dengan belajar. Tak, kalau tak belajar langsung tak tahu. Tak tahu beramal, rupa-rupanya dalam seharian kehidupan kita ni banyak pahala hak kita boleh dapat. Tak, amalan hak kita boleh mana boleh kupu amalan kita itu. Sebab itulah dia kata bahawasanya
Mana dia kata dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian itu, mana demikian yang itulah nawak ibadat ni lah. Nak berlaku adat dengan Tuhan, nak boleh hadir pada tempat-tempat yang Allah Ta'ala kehendaki kehadiranmu itu. Dia kata tak akan dapat kamu buat, melainkan nak boleh dapat benda ni engkau aturkan waktumu, nak masa. Sabit itulah kata mana, iaitu masa ni seperti pedang. Ataupun masa itu lemah. Kerana masa ni tak dapat diundurkan. Dia kata dia andai dapat undur tu. Kiranya kalau boleh undur masa ni, sedap. Kalau hari ni orang panggil benda yang kita buat, mari esok nak benda nak buat balik hari ni, tak boleh dah. Tak sama dah. Orang panggil benda tu tak boleh nak U-turn balik dah. Kalau misal boleh U-turn balik, kalau nak ikut dengan hak benda kita buat dulu, rasanya ada muda mula nak buat belaka kebajikan. Kalau nak kira masa boleh undur. Tapi nak ayatnya masa ni tak boleh undur, maka masa yang ada ni lah kata bahawasanya kena amat-amati, kena cermat-cermati. Kena pelihara. Kerana masa ni ialah emah. Dan masa ni ibarat nyawa bagi manusia. Nyawa bagi manusia. Kalau tak harga nyawa masa ni, maka binasalah manusia. Tambah-tambah pula masa ni tiap saat hidup berjalan semua. Orang panggil masa ni hidup berjalan. Dia panggil dia menekat satu perekat kepada satu perekat. Bukan aja muda semua. Bukan kata mana muda semua siapa bila 40 siapa muda gitu. Ada juga orang muda. Dia ni apa yang muda siapa ketua pun muda dia ni. Tu orang nama muda pun mati waktu muda ni. Tapi pada hakikinya kesihatan muda ni masa apa panggil pada masa-masa yang tertentu, tak berkekalan. Sampai tu dia kata hendaklah kita kena menghargai, kena atur masa ni, waktu baik-baik. Dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu dari pagi hingga ke petang. Maka dengarlah baik-baik. Dia kata sini, bila dia suruh kita ni carilah amalan-amalan wirid-wirid, bacaan-bacaan kita mana daripada pagi sampai ke petang. Dan maka dia kata dengarlah baik-baik, kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu bila mulai dari engkau bangun tidur di waktu pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Begitulah seharian kita. Kita ni apa panggil bukannya malaikat orang. Sebab tu Allah Ta'ala utuh di atas muka dunia ni Rasul ni bukan daripada malaikat. Kalau Allah Ta'ala utuh Rasul daripada malaikat, berat kita. Kita hak jenis bahi makan, hak bahi tidur. Malaikat tidur pun tak makan tak. Kena dia kata tak boleh makan langsung, mati ya. Apa panggil berat kita tak boleh buat kerja benda ya. Kira tak boleh makan pun rasa tak urut dah. Maka itulah menunjuk kata bahawanya Rasul ni Allah Ta'ala jadikan dia daripada kalangan manusia yang bersifat dengan harus arak basyariah, bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak bawa cela baginya. Kenapa? Kerana bahawasanya mudah bagi manusia ni nak ikut akan perintah Rasul. Nak ikut apa yang Allah Ta'ala utuh kepada Rasul-Rasul ni, supaya sebagai kita ikut-ikutan. Bahawanya Nabi ni ialah ikutan kita. Kita ni apa panggil kena ikut segala tunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka itulah bahawasanya para alim-alim ulama seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia susun. Dan perkara ni perkara yang dibuat oleh Nabi SAW, ambil daripada bangun, daripada tidur sapalah mana, sapa tidur balik. Panggil ada adab-adab dia ni supaya kita jadi orang yang berakhlak yang mulia. Kerana Allah Ta'ala tengok mana orang akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Kerana bila orang yang akhlak mulia ni orang yang penuh tawaduk, penuh merendah diri. Orang yang banyak merendah diri, Allah Ta'ala akak martabat dia. Selagi mana ia merendah diri dia, mana merendah diri di hadapan Allah Ta'ala, merasa banyak kurang ia dengan Tuhan, banyak salah dia dengan Tuhan,
Maka orang ni kau tambah Allah Taala angkat lagi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan para malaikat berkenal lagi ni. Tapi kalau orang ni panggil tak ada sifat tawaduk, besar diri, nak berasa aku molek dah, berasa sekian-sekian, mana bahkan jauh dengan Allah Taala. Nak maka Allah Taala akan merendah-rendahkan martabatnya. Tak bahkan malaikat pun tak kenal orang ni. Nak kenapa? Kerana orang ni dia bersifat dengan sifat takabur. Tak? Sebab tu kita sebagai merendah diri di hadapan Allah Taala, kerana banyak nak dibandingkan nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita ni tak padanglah. Tak? Sejari mana kalau sekiranya nak Allah bahawasanya kalau sekiranya dihitung akan segala nikmat Allah Taala pada diri kita ni, ambil daripada segala sekiranya dijadikan lautan sebagai dakwah dan juga batang kayu dijadikan sebagai batang peng, tulis habis nikmat Tuhan ni tak habis juga. Nah yang ni banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada hamba-Nya. Nah, apabila Tuhan ni bagi banyak kepada kita, maka kita ni kenalah banyak mana jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bila orang jaga hubungan dia dengan Allah Taala, maka Allah Taala akan jaga hubungan dia dengan manusia. Nah, tapi kalau orang tak jaga betul-betul hubungan dengan Allah Taala, mana maka Allah Taala tak pelihara dia. Nah, tak jaga dia. Tapi Allah Taala dia bersifat Rahman, dia pergi belaka. Nah, tapi jadilah kita orang yang dapat mana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana nikmat yang paling besar sekali di akhirat, orang mana kata nikmat yang sebesar-besar melebihi daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mana apabila dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat bertemu dengan Allah Taala. Sebab itu orang aulia-aulia, orang wali-wali Allah, tak kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ni, di dalam hati dia sentiasa berhubung dengan Allah Taala. Tak berasa suka, berasa senang tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika sakaratul maut, malaikat mari tanya dia, ya Rasulullah, bahawasanya masa mu ni siapa dah? Adakah aku nak ambil ni? Adapun kalau sekiranya nak minta tangguh, masih mu boleh tangguh siapakah ini? Tapi Nabi kata, Rabbukumul a'la, aku nak bertemu dengan Tuhan. Mana nak ya kasih dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itu nikmat yang paling besar sekali. Maka setelah dia kata, dia nak menyatalah sini, lalu kita nak buat semua tu. Kalau nak dibandingkan sebelum apa kita betul dalam ilmu tasawuf, dia ada peringkat. Dia ada peringkat permulaan, dia ada peringkat pertengahan, dia ada peringkat tinggi. Peringkat tinggi ni kalau siapa tak tahap, mana orang aulia-aulia Allah, dia cakap siapa kita pun tak faham. Mana? Tu panggil ahli. Nabi tu Allah Taala tu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya akan ahli dalam medan dia, bukan boleh buat tafsir kan. Ahli medan dia. Kalau sekiranya kamu tak tahu. Ni apa ni sebagai permulaan kita untuk berjalan dari akhirat lah, dia kata. Sebab tu panggil mana apa ni nak jaga ni hati, nak jaga perangai supaya perangai ni Allah Taala pelihara kita. Mana dan pertama ia kata dan adab, habis itu. Jadi ilmu habislah. Ni yang panggil nak catatkan bahawa kita ni supaya tergolong daripada orang yang beradab. Mana kata dia kata yang pertama adab-adab bangun dari tidur. Ya start ni, start mula-mula bangun tidur dulu. Panggil sabit tu dalam Islam ni dia ajar ni apa panggil manggil hak basic sungguh. Siapa hak benda hak kotor sekali pun, hak jijik pun Islam ajar juga. Siapa basuh dari ambang pun ajar juga. Tak kata ayatnya Islam ni mengambil berat tentang kebersihan. Ni apa terus lagi daripada adab nak tidur ni pun Islam ajar juga. Kenapa dia kata adab yang pertama bangun dari tidur. Dan dia kata hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Kalau boleh dia kata usahalah diri kita supaya bangun ni
Maka sebelum daripada terbit fajar. Mana kata bangun tengah malam lah. Tak, bangun wam dia, bangun ke jambang. Tu tak jadi tu. Tak, bangun kau, bangun berasa nak kecing, bangun berasa. Maka hari nak sayugianya mana? Lu bangun daripada qiyamul lail. Sekurang-kurang 2 rakaat main tahajud. Tak. Kenapa? Fatahajjat bihi nafilatan lail. Bahawasanya orang bertahajud, Allah Ta'ala akan akak martabat di maqam mahmudah, di atas maqam yang terpuji. Nah, kenapa? Kerana di situlah tempat yang sedap untuk kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Sunyinya kita hanya semata-mata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dan lagi pula dia kata terbit fajar dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, baik di hatimu atau di lidahmu, dan bacalah doa ketika itu. Mana dia kata pada ketika bangun tidur ni hendaklah zikrullah. Tak, kalau tilik ni berat. Tak, berat ni. Bangun pagi, tak, kalau dulu tak ada mainan. Tak, lain ni bangun pagi, cek ada dak WhatsApp. Tak, ada dah ni. Tu berat. Nah, tapi dikata sebagai adabnya, kita sebagai hamba Allah Ta'ala bila bangun pagi mula-mula nak ingat dia, kena ingat zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mendahului segala sesuatu. Tak, mana baca doa, tak, bangun daripada tidur, mana segala sesuatu baik di hatimu, ingat Allah Ta'ala ni baik di hati, tak, ingat dalam hati ni, ataupun ingat pada Allah Ta'ala di lidahmu, dan bacalah doa ketika itu. Doa ni doa pada ketika bangun tidur. Ni orang panggil ingat belaka rasanya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang panggil sekurang-kurang. Tapi nak lebih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab dia mengatakan bahawasanya sebab apa kena mula dulu ni dengan mengucap nama Allah Ta'ala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dia kata ya'taqidu syaitan ala al-qafiyaha ala qafiyati ra'si ahadikum. Dia kata syaitan ni apabila seseorang tidur, syaitan ni mengikat pada hujung kepala salah seorang dari kamu dengan 3 ikatan. Tak, siapa-siapa pun bila dia tidur, tak, maka apabila dia tidur, syaitan dia akan ikat di kepala, Nabi kata, dengan 3 ikatan. Dan lagi pula dia kata pada setiap ikatan tersebut, bila syaitan ikat ni, syaitan pun kata, mana? Waktu malammu masih panjang, maka tidurlah. Kita berat ke syaitan. Nak bangun ni, as-salatu khairum minan naum. Nanti dulu. Silap dengar. As-salatu khairum minan naum, silap. An-naum khairum minas salah. Bahawanya tidur ni terlebih baik daripada semayang. Sudah tidur. Tidur-tidur kejut-kejut mana? Lewat. Kenapa dia kata bahawasanya syaitan ni dia duduk atas kepala dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama iaitulah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian jika dia bangun dan berzikir kepada Allah Ta'ala, lalu 3 ikatan ni 3 ikatan ikat, lalu nak buka 3 ikatan ni, mestilah seseorang tu kena buat 3 perkara. Barulah orang panggil dia segur. Nak buat ibadat pun berasa gagah. Nak mengerjakan taat pada Allah Ta'ala baru gagah. Dia benda taat ni berat. Tak, kalau orang tak biasa buat ni berat. Tak, seperti orang mana? Orang tak biasa bangun tahajud berat. Nak boleh bangun mula-mula tu. Tak, tapi kalau dah biasa tak ada masalah. Tapi nak boleh mula-mula tu berat sungguh. Lalu Nabi kata bahawasanya syaitan ni sebab apa berat? Sebab punca daripada iblis ni ikat di kepala seseorang tu 3 ikatan. Mari sebut bila bangun, nanti dulu. Nah,
baru mari pula bila sebut mari azan berkumandang, nanti dulu. Maka Nabi kata cara lagu mana? Ni lalu Nabi SAW kata, apabila bangun maka hendaklah kamu buka ikatan itu dengan zikrullah. Mana? Ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Iaitulah dengan doa. Tak bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nak maru ingat pada Allah Taala. Dan lagi pula dia kata, dan jika dia solat dan jika dia berwuduk maka terbuka lagi ikatan. Lalu lepas dia baca doa saja dah sudah lagi bangun dah. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hujah juh. Nak ambil limuk dah molek kipas ni bohong tidur pula. Maka dia kata mana? Buka pula ikatan satu lagi, iaitu dengan berwuduk. Tak? Wuduk. Mana? Ambil wuduk. Maka dengan ambil wuduk tak lepas lagi. Ada lagi maka Nabi kata, dan jika berwuduk tak boleh, maka hendaklah kamu yang ketiga solat 2 rakaat. Nak solat ni kalau bangun tengah malam ayat tahajud. Tak, kalau bangun ketika itu dia ada solat syukrul wuduk. Tak, yang mana solat syukrul wuduk ni yang mana amalan yang dibuat oleh Bilal bin Rabah. Tak, yang mana Sayyidina Bilal bin Rabah ni apabila pada ketika Nabi berada pada malam Isra wal Mi'raj, yang mana Nabi dengar di tapak kaki di syurga ni, dengar tapak kaki, tapak lepas, dengung macam kita ni, kita doa apa duk bawah dengan atas ni orang jalan. Nak siapa dia pula duk jalan atas ni? Tak salah kita Nabi dengar kata bahawa ni ada orang jalan, dengar tapak kaki di syurga Allah Taala. Lalu kata Jibril, lalu kata Nabi, wahai Jibril, siapa dia hok duk jalan? Maka kata Jibril, itulah tapaknya kaki Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu Nabi heran, amalan benda dia buat ni. Ni kata perkara yang bid'ah. Tak, tapi bid'ah hasanah. Sahabat buat. Nabi tak larang benda ni. Tak. Maka apabila pergi turun daripada Isra Mi'raj, tanya Nabi, wahai Bilal. Tak mafhum daripada hadis. Dia kata sebab apa, bahawasanya apakah amalanmu ni? Siapa rasa semalam Isra Mi'raj aku naik ni, aku dengar tapak kakimu. Tak, dia kata bahawanya hamba tak ada amalan dia, ya Rasulullah. Cuma hamba apabila selesai daripada wuduk, hamba semayang sunat syukrul wuduk. Tak, 2 rakaat. Mana kata dengan keberkatan di semayang sunat 2 rakaat syukrul wuduk, maka Allah Ta'ala akak martabat dengar dah tapak kaki lipat. Orang dah masuk lagi. Dah dalam syurga, tapi dengar dah. Mana? Tapak lipat, mana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak. Jadi 3 perkara ni lah yang mana nak melepaskan seorang daripada belenggu syaitan. Tak. 3 perkara ni. 3 perkara ni. Dan lagi pula dia kata bahawanya bila sebut kata tidur ni, mana ni bangun tidur, tapi sebelum daripada tidur dah ada amalan yang mana Nabi sebut bagi tahu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Maka hendaklah apabila kamu nak tidur, hendaklah kamu khatam Al-Quran 30 juzuk. Berat. Tak, 30 juzuk nak khatam Al-Quran. Kalau orang tak biasa ngaji ke, sehari dah habis. Tak, kalau orang biasa habis-habis qamar pun sejam. Tak, kalau mikir itu dah. Lalu Nabi kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana nak khatam Al-Quran ni? Memadai dengan kamu membaca Qul huwallahu al-ikhlas 3 kali. Tak, kerana pahala orang yang baca ikhlas 3 kali ni menyamai dengan khatam Al-Quran. Tak, mana? Apa panggil tiap kali nak tidur hendaklah kita mana, iaitulah panggil dengan baca surah Al-Ikhlas banyak 3 kali. Tak, tiap-tiap kena tidur. Dan dalam keadaan berwuduk. Apa? Kerana kata ulama, mudah-mudahan dengan orang yang tidur pada ketika berwuduk ni, mana Allah Ta'ala apabila diberi mimpi pada ketika dia tidur, maka mimpi itu mimpi sebenar. Tak, bila tidur ada wuduk, bila yang mimpi itu mana sebenar. Tapi kalau tidak mimpi, tak ada wuduk, mana mimpi kena kejar dari ulam ni. Itu panggil, tengok kalau kita tidak ada berwuduk, maka panggil mimpi itu tidak sebenar. Tu kata ulama. Tak.
Batu sunat kita mana? Sunat mengambil wuduk pada ketika tidur dan khatam Al-Quran, iaitu dengan surah Al-Ikhlas. Lalu ni dia nak sebutkan kata bahawasanya apabila kamu tidur, bangun daripada tidur, hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mana? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu dia kata asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykan nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Mana kita tengok makna sikit, dia kata sebab apa dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami. Habis tu bila bangun tidur kena puji Tuhan. Sebab apa? Yang mana orang panggil Allah Ta'ala hidup semula kita. Panggil mati ni, orang panggil tidur ni setengah daripada perkara nak hafal dengan mati dah ni. Sebab apa? Sebab pada ketika roh tu orang panggil, kata ulama, keluar dah. Tak? Tapi kalau ditakdir kata orang ni panjang umur, Allah tak ada masuk balik. Tapi kalau ditakdirkan orang ni mana? Mana kalau takdir orang ni mana tak panjang umur, maka tak masuk roh. Mana dalil? Ayat itu pada saat kita ketika kalau guana kalau kejut dengan kejut. Allah kejut dengan syaitan ni panggil nak cabut jantung ya Allah. Tak dalil nak kata benda. Mana? Tu kata bahawasanya roh pada ketika tidur ni mana dia keluar. Maka apabila kita bangun, Allah Ta'ala hidup balik. Mana boleh tengok lagi alam ini? Mana? Iaitu hidup ni bukan hidup saja, hidup Allah Ta'ala bagi peluang. Tak hidup di atas dunia ni, Allah Ta'ala bila bangun, bila kita bangun tengok, kita ni masa hidup boleh tengok lagi perkara-perkara di atas muka bumi ni. Mana nak menunjukkan kata Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk mengerjakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Nak menghapiri dengan Allah Ta'ala tu masih ada peluang ni. Kerana dunia ni lah dan duduk di alam barzakh tak ada peluang. Peluang habis dah masa kita pada peluang dah. Nak amal, nak sedekah tak ada dah masa tu. Hak ada peluang ni, ada peluang di atas dunia ni. Apa panggil ni peluang keemasan. Dan dia kata dan kepadanya Tuhan kami akan kembali. Telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi telah menjadi segala kerajaan itu bagi Allah Ta'ala. Segala keagungan dan kerajaan itu milik Allah Ta'ala. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam, kalimatul ikhlas. Mana pagi-pagi lagi dengan sebut muji Allah Ta'ala dah. Syukur, boleh puji Allah Ta'ala ni, syukur Allah Ta'ala berkezinan. Ada orang bangun pagi kau, mana tak boleh buka dah mulut. Tak bangun pagi kerah ketemu. Berhidup-hidup tapi tak boleh nak gerak. Tak boleh nak gerak, tak boleh nak berjalan. Dan lagi pula atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas millati Nabi Ibrahim alaihissalam dan selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam. Yang mana? Iaitulah kami duduk di atas dunia ni, yang mana kami ni Allah Ta'ala takdirkan dengan cenderung, dengan berasa nak beramal dengan amalan Islam dan menjanji agama yang lain dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik
Ya Allah, kami minta kepada kamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Dan kami berlindung denganmu daripada melakukan apa-apa kejahatan. Sebab tu, mana minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berlindung kita. Mana bangun pagi ni dapat buat kebajikan dah. Dan berlindung kita daripada buat perkara-perkara yang kejahatan. Mana? Sebab tu Allahumma inna nas'aluka anta ba'asana. Ya Allah, bahawa sesungguhnya kami minta bahawasanya dibangkitkan akan kami fi hadzal yaumi, pada hari ini, mana ila kulli khairin, kepada tiap-tiap kebaikan. Bangun pagi boleh buat baik. Bangun pagi boleh buat baik. Dan lagi pula dia kata na'udzubika, dan kami berlindung dengan engkau an nujtariha fihi su, daripada mengerjakan padanya kejahatan. Mana berlindung pada Allah Ta'ala daripada dikerjakan perkara-perkara yang jahat. Atau menyebabkan kepada orang Islam yang lain, ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi, dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami mohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada dalam hari ini. Ni doa ni boleh. Kita beramal bangun pagi, baca doa ni, mudah-mudahan. Mana Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita bangun pagi, dapat kita mengerjakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam bab tidur ni kata Imam Najmuddin, kata Imam radhiyallahu anhu, salah seorang daripada ulama, dia kata bila sebut kata tidur ni, masa tidur ni ada 5 masa. Dia ada 5 kelakuan. Mana yang pertamanya masa tidur ni masa Ailullah. Tidur Ailullah ni iaitu tidur kemiskinan. Mana? Iaitu tidur lepas subuh. Kenapa? Kerana subuh ni malaikat ni tengah mana? Duk mencurahkan rezeki-rezeki kepada orang. Lalu orang yang tidur selepas subuh ni, mana? Iaitu tidur kemiskinan, kata ulama. Mana? Jadi payah rezeki nak datang. Rezeki nak hadir tu payah kalau orang suka berakhir tidur lepas subuh. Kalau lepas subuh dah, lepas mayang nak tidur. Maka sebab itulah amalan lepas subuh ni besar. Yang mana Nabi kata barang siapa yang apabila dia semayang subuh berjemaah, mana seolah-olahnya dia telah buat ibadat seharian. Dan apabila panggil dia kalau semayang isyak berjemaah tengah hari. Dan apabila semayang subuh berjemaah habis sekalian hari itu dia buat ibadat pada Allah Ta'ala. Maka apabila dia bila semayang berjemaah, dia kata lalu dia mengerjakan taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana? Dia duduk dalam keadaan berzikir pada Allah Ta'ala. Tak apa dah, siapa naik matahari lalu dia semayang, kata Imam Ghazali, lalu mana dia semayang 2 rakaat sunat fajr, mana sunat isyraq. Maka dia kata orang ni seolah-olahnya dapat pahala seperti mengerjakan umrah yang sempurna. Mana dia mengerjakan ibadat, boleh pahala situ. Tapi kalau tak tahu lah, tak tahu kata situ boleh buat amal ibadat. Betul pentingnya ilmu ni, kena buat amal ni. Dan lagi pula dia kata yang pertama tidur ilulah. Tidur kemiskinan. Orang tidur masa ni miskin, rezeki payah. Kalau orang nak bagi pun mari tengok tidur tutup belaka rapat. Nak bagi pun dia jadi. Dan yang keduanya iaitu failullah. Iaitu melemahkan badan. Mana? Kalau tidur masa ni tubuh badan jadi dak orok. Jadi dak orok, dak gagah, mana lembut tubuh. Tubuh jadi mana? Jadi nak nengung, rasa nak kerja pun rasa malas. Bila bangun masa malas belaka, nak pergi masa malas dah tidur. Mana? Iaitulah dia kata tidur setelah terbit matahari. Tidur lepas subuh miskin. Tidur setelah daripada terbit matahari mana? Iaitu tidur orang panggil dalam keadaan
Mana iaitulah terbit matahari ni panggil waktu duha. Waktu duha tu bila tidur masa ketika itu menyebabkan badan jadi lemah. Jadi dok urut. Dok gagah, dok berapa segar manalah. Dan yang ketiganya dia kata tidur qailullah ni tidur hak Nabi buat. Tidur qailullah ni mana iaitu tidur mana menambah kecerdasan. Mana akal ini sebelum daripada zuhur. Sebab itu Nabi ni orang panggil tidur ni tidur sunat. Mana iaitu sebelum daripada zuhur ataupun selepas daripada zuhur. Tu kilah ulama lah. Ulama kata lepas zuhur pun masuk gak. Tapi setengah tak, Nabi pernah setengah jam sebelum zuhur. Kenapa? Kerana tidur ni orang panggil nak wik kekuatan ni untuk bangun tengah malam qiyamul lail. Bagi tak ada kerja lah. Mana orang panggil perkara ni sunat. Orang panggil perkara itu tidur kerana nak ikut sunnah Nabi, maka tidur ni pun dapat pahala juga. Tidur dok kerja dia pun dapat pahala juga. Dan lagi pula yang keempatnya hailullah, pencegah antara dirinya dan solat. Mana iaitu tidur ni panggil tidur daripada dia ni tak mengerjakan lepas rebang zuhur dok mai zuhur ke tidur lalu. Panggil tidur ni tidur tak berapa molek ni lah. Panggil tidur hailullah, panggil tidur pencegah. Dan yang kelima ni ghailullah, menghancur dan membinasa. Sebab tu Nabi kata apabila seseorang kamu tidur selepas asar, kalau sekiranya mendatangkan kepadamu mana penyakit gila, maka jangan kamu menyalahkan orang lain. Nabi kata. Sebab apa? Sebab tidur lepas asar ni boleh mempusakakan akan penyakit gila isi. Sebab tu orang biasa tidur lepas asar ni, Nabi kata mudah bagi seorang tu nak terima daripada penyakit gila. Sebab tu kalau orang kalau tok guru ulama larang sungguh tidur lepas asar ni. Antara lepas mai asar, antara asar dengan maghrib. Bapa kalau biasa tidur lepas ni bangun pagi esok ada. Kata gamai semai mana nak gemai subuh je. Subuh lewat dah. Ada. Batul Nabi kata ni betul lah. Maknanya tidur yang kelimanya iaitu tidur yang kehancuran menyebabkan daripada sakit. Mana menyebabkan daripada hilang akalnya seseorang apabila tidur selepas asar. Tapi tak digalakkan tidur, bukannya haram. Apa panggil perbuatan ni makruh. Makruh. Mana kata apa panggil nak jangan bagi tidur hak sunat, mana iaitu tidur qailullah hak tengah hari. Tengah jam sebelum daripada ataupun sejam sebelum daripada zuhur. Habis tu kalau nak pergi Jumaat kita tidur tengah hari. Kalau tak tidur kau panggil tok kotik baca kutubah hanggut semua faham semua. Ittaqullah faham. Mana duduk sengguk itu lah. Habis tu sunat kita tidur sebelum daripada zuhur. Dan lagi pula dia kata, dan apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah Ta'ala. Ni apa yang amalan sunat lah. Kalau kita buat ni, kenapa? Dapat ganjaran Allah Ta'ala, dapat pahala. Niatkan nak mengikut sunnah Nabi SAW. Dan katanya, dan apabila engkau memakai pakaianmu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma astur li ummati Muhammadin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.